Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini? Saya doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Dipermudahkan semua urusan. InsyaAllah. Okey, ada siapa yang bersama dengan Soleha pada tengah hari ini? Okey, Soleha akan buat sharing ilmu di page FDR Bidadari Solution, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom tolong sharekan Soleha punya live pada hari ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar anda semua hari ni? Kat sini hujan. Kan musim hujan sekarang ni. InsyaAllah doakan line okey, line behave. InsyaAllah kita cuba untuk sampaikan yang terbaik untuk sharing ilmu hari ni. Okey, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Hai Nur Syahidah Hamidi. Hai Kak Syawira. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ketiga pada sesi tahun 2024 ni. Alhamdulillah. Soleha live setiap minggu 2 kali sesi, iaitu hari Selasa dan juga Khamis, insya-Allah. Melainkan ada hal kita akan bagi tahu tarikh dan hari yang sebetulnya, insya-Allah. Okey, thank you yang share. Okey, sebelum Soleha berkongsi ilmu pada hari ini, jom sama-sama kita ambil keberkatan di majlis Taman-Taman Syurga ni dengan dimulakan dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Haryani Hussein. Okey, alhamdulillah. Ada yang dah tahu ke tajuk kita hari ni? Tajuk kita hari ni adalah penawar paling mujarab. Penawar apa tu? Okey, hari ni kan saban hari kita selalu dengar kan ada yang diuji dengan kesihatan, virus, sakit virus tu, demam virus dan sebagainya HFMD kan. Macam-macam sakit kita dengar kan. Okey, secara jujur saya tanya anda semua, bila tahu dalam keadaan tak sihat, step pertama yang anda cari ataupun anda buat apa? Okey. Dalam Islam, dalam formula tarik rezeki, dalam Al-Quran sendiri, Allah telah memberi jawapan kepada tajuk hari ini. Penawar paling mujarab. Apa dia? Okey, penawar yang paling mujarab bila kita ada masalah ke, kesulitan ke, kesihatan tak berapa baik ke, mintalah pertolongan Allah dengan cara solat dan sabar. Ramai yang kata cari Allah. Macam mana caranya? Okey, kita boleh cari Allah, fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan cara solat dan sabar. Ni memang sinonim dan selalu bermain dalam kita punya rutin harian kan. Kita punya kehidupan. Kita tahu ada masalah je, tak sihat je, kita cari Allah dulu. Ambil air wuduk and then solat, minta doa dengan Allah. Minta sungguh-sungguh, ya Allah berikanlah aku kesembuhan. Contohnya macam Kak Syawirah kan, kata batuk-batuk, tak sihat. Selain kita ikhtiar dengan cara alami atau natural kan, sambil-sambil cari ubat penawar, minta yang pertama dulu, step yang betul adalah
deal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari Allah, minta doa dengan Allah, minta kesembuhan. Allahu ya Syafi'. Allah yang maha memberi kesembuhan dengan cara solat dan sabar. Mintalah doa dengan Allah sebab kadang-kadang Allah uji kita tak sihat sebab rupa-rupanya kita dah lama tak buka Al-Quran. Kita dah lama tak khusyuk dalam solat. Kita dah lama tak tingkatkan kualiti ibadah kita. Lalu Allah menegur kita dengan Allah memberi ujian kesihatan. Sebab kadang-kadang kan, bila kita sihat, kita lupa. Kita sibuk dengan duniawi. Kita sibuk dengan bisnes. Kita sibuk dengan hal rumah tangga sampai kita tak ada masa untuk me time dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab selalunya, normally, orang yang sakit ni, apa yang disebut, ya Allah aku sakit ni. Ya Allah aku tak sihat ni. Ya Allah sakitnya apa yang aku tanggung ni. Dia barulah nak sebut Allah. Barulah nak sebut kalimah Allah. Barulah nak solat, nak minta sungguh-sungguh dengan Allah. Itu secara umumnya dan normally. Memang fitrah manusia. Bila dalam keadaan susah, bila dalam keadaan serabut, barulah dia nak cari Allah. Sedangkan waktu dia senang, dia lupa Allah. Dia abaikan Allah. Dia leka, dia lalai. Dia tak nak tingkatkan dia punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia abaikan dan dia bagi sisa pada Allah Subhanahu Wa Taala. So deep kan? Sentap dan teguran Allah tu memang ada benarnya dan kita kena ubah. Kita kena ubah sikap kita. Kita kena betulkan kita punya hubungan dengan Allah, jaga connection kita dengan Allah, tingkatkan kualiti ibadah, jaga solat kita, mengaji, baca Yasin, selawat, istighfar banyak-banyak sebab istighfar mampu menggugurkan dosa-dosa kita yang lalu. Kalau hati hitam legam tu insya-Allah boleh dibersihkan dan boleh disental dengan zikrullah, istighfar, solat taubat dan macam-macam lagi insya-Allah. Okey, yang seterusnya kita macam Soleha kan adalah leader FTR kan. So Soleha nak relatekan tajuk pada hari ni dengan formula yang ada dalam FTR, formula tarik rezeki. Bukan ramai lah, ada sesetengah pihak yang kata kan FTR ni ajar tunggang agama, FTR ni ada yang tak betul. Tapi yang cakap tu, anda dah baca ke FTR ke belum? Kalau belum baca, dah jatuh fitnah. Sebab tu, don't judge book by its cover. Jangan hanya nak menilai sesuatu tu hanya dengan melihat tajuk, dengan melihat cover buku, anda dah nilai dan bersangka buruk kepada kami. Tetapi, bila anda yang dah baca barulah tahu yang sebelum ni skeptikal, minta doa Allah ampunkan, minta doa minta keampunan kepada penulis yang anda telah fitnah, yang anda telah buruk-burukkan, yang sangka buruk, yang fitnah macam-macam tu. Dalam FTR tak ajar yang bukan-bukan. Kami ajar basic bagaimana foundation kita, asas kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, supaya bergantung harap hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga marketing langit kita dengan Allah, jaga connection kita dengan Allah, dan trademark kami adalah always back to Allah, bersama ke syurga. Inilah yang kita nak bawa. Bukannya ada ajaran yang menyeleweng ke, ilmu yang tak betul ke, tak ada. Jangan salah faham. Dan anda kalau hanya setakat nak baca tajuk kulit buku, baru baca tengok cover dia, dah nilai yang buruk-buruk, anda disarankan istighfar banyak-banyak, betulkan balik, baca dulu. Baca dulu daripada kulit ke kulit, daripada formula 0 hingga formula 121, barulah anda tahu betapa FTR ni sangat-sangat bernilai dan ilmu yang turn back to Allah. Kami fokus pada akhirat oriented. Dan berbalik pada tajuk hari ni, penawar yang paling mujarab. Apa dia? Dalam FTR ada satu formula ni, namanya formula 38, doa dipermudahkan urusan. Kita kalau ada dalam kesulitan kan, kita hidup ni kan selalu disibukkan dengan dunia. Bila Allah sibukkan kita dengan dunia, ketahuilah kita dalam fasa bahaya. Tapi bila hidup kita tenang-tenang, kita rasa berkat, kita rasa bahagia, kita jalani hidup kita dengan tenang, santai, insya-Allah kita semakin dekat dengan redha Allah. Kita semakin dekat dengan rahmat dan kasih sayang Allah, di mana kita hidup ni kita lakukan apa saja yang kita lakukan setiap hari,
nawaitunya lillahi ta'ala. Bukannya kita duk sibuk berpenat lelah, kejar dunia, sibuk dunia, sampai tak ada masa nak solat. Solat awal waktu apatah lagi, dah lama tak mengaji, dah lama tak sedekah, dah lama tak melakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Dalam formula 38, doa dipermudahkan urusan. Sebagai contoh, kalau kita sakit, tak sihat kan, mintalah doa dengan Allah. Formula 38 ni adalah doa dipermudahkan urusan. Di mana kalau dalam soal bisnes ke, soal kesihatan ke, soal rumah tangga ke, insya-Allah bila kita di fasa orang kata tawakal yang paling tinggi, titik tawakal pertolongan kita di puncak tawakal, apply formula 38 ni, insya-Allah minta doa sungguh-sungguh dengan Allah, selitkan konsep syukur dan tawakal kepada Allah. Sebagai contoh, ya Allah, terima kasih kerana memberikan kesihatan yang baik kepada Solehah binti Mat Taha, dapat mengurus rumah tangga dengan baik, dapat memasak dengan baik, dapat urus rumah tangga dengan baik, dapat melayani anak-anak dan keluarga dengan baik. Amin, ya Allah yang mujib. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita lupa nak ucap terima kasih kepada Allah. Kita lupa nak bersyukur. Sedangkan semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah nikmat. Tetapi semakin kita lupa Allah, semakin kita hidup sukarlah. Makin kita nak beramal, makin rasa susah hidup. Sebabnya Allah nak kita ni sentiasa di fasa, sentiasa berusaha untuk dekat dan bergantung harap hanyalah kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Makhluk tak ada kuasa. Tetapi yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha mengurus. Allahu ya bari, Allahu ya basit. Allah yang maha mengurus dan Allah yang maha mentadbir. Minta doa dengan Allah. Terima kasih ya Allah kerana mengizinkan saya pergi kerja dengan selamat. Sekarang musim hujan kan. Kadang-kadang kita risau, banjir, hujan, kilat, petir. Minta doa dengan ya Allah. Cakap terima kasih ya Allah, terima kasih kerana mengizinkan saya Nursyahidah Hamidi hantar anak-anak pergi sekolah dengan selamat. Ya Allah, terima kasih kerana menjagakan anak-anak kami selamat dunia akhirat daripada bahaya dunia zaman sekarang ni. Kadang-kadang kita risau kan, mak-mak duduk dekat rumah. Risau apa anak kita buat dekat luar sana. Minta doa dengan Allah. Ya Allah, terima kasih kerana jagakan anak saya ya Allah. Ya Allah, terima kasih kerana berikan ilmu bermanfaat kepada anakku, ya Allah. Ucapkan terima kasih kepada Allah, selitkan konsep syukur dan tawakal. Tanda kita ni bersyukur selalu dan kita hanyalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab kita tanpa Allah, macam-macam boleh jadi kan? Tanpa Allah siapalah kita? Sebab tu selalu minta doa dengan Allah, selitkan konsep kesyukuran, ucap terima kasih kepada Allah. Semakin bersyukur, semakin Allah tambah nikmat, insya-Allah. Kadang rasa tak kuat nak urus semua. Macam-macam kita kena lakukan. Kadang-kadang kita sibuk dengan madrasah, kadang-kadang sibuk dengan nak hantar ambil anak sekolah kan. Lagi kalau anak 4, 5 orang, 6 orang tu lagi struggle. Suami kerja jauh, PJJ dan sebagainya. Macam-macam situasi. Macam-macam situasi ujian yang Allah selitkan kepada kita, dan ketahuilah, ujian yang Allah berikan kepada setiap hamba-Nya adalah mengikut kesanggupan kita. Allah tak zalim. Allah tak menyusahkan kita, tetapi Allah tahu kita mampu. Kita mampu hadapinya, sebab tu Allah bagi ujian tu. Yang penting kita kena hadapi dan harungi dengan sabar, dengan redha, dengan ilmu, dengan iman yang mantap, insya-Allah. Kerja menimbun kain, baju kan, pinggan, mangkuk, nak masak, nak itu, nak basuh, nak sental, nak sidai baju, nak lipat baju. Macam-macam kegiatan yang kita lakukan. Especially untuk mak-mak yang 24 jam dekat rumah tu. Anda sangat hebat dan anda sangat kuat. Sebab tu, wanita yang duduk kat rumah senang buat pahala. Senang buat pahala. Yang penting, apa-apa yang kita lakukan, niatkan lillahi ta'ala. InsyaAllah kita dapat jalani dengan tenang. Kita dapat jalani dengan smooth, lancar. Apply formula 38. Okey, yang seterusnya, formula 53. Nak hajat makbul segera. Dalam situasi ni dah banyak kali dah Solehah share kan pengalaman Solehah sendiri. Sebagaimana bila ada dalam ahli keluarga kita yang tak sihat, nazak ke yang
yang aksiden teruk sampai patah kaki ke, sampai peluang doktor cakap 90%, 50% tu, apply Formula 53 nak hajat makbul segera. Kenapa Formula 53? Sebab Formula 53 ni dah ada ribuan testimoni yang berjaya dan berkesan. Soalnya cakap diri Solia lah, pengalaman sendiri kan. Bila ada dalam keluarga kita yang tak sihat, kita buat Formula 53. Macam contoh hari tu tahun 2022, Solia bersalin anak yang kelima kan. Alhamdulillah, buat Formula 53 tu subhanallah, lahir anak yang kelima tu mudah, lancar, tak ada koyakan, tak lama, prosesnya sekejap dan alhamdulillah anak pun tak ada kuning dan sebagainya. Proses tu sangat mudah dan kita hanyalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di fasa-fasa siapa yang pregnant kan, siapa yang dah nak bersalin tu, apply lah. Buatlah Formula 53 yang sangat powerful tu. Memang sangat-sangat membantu kita untuk yang ada masalah, yang ada ujian yang sangat getir, ujian yang sangat hebat, ada gangguan ke, gangguan makhluk halus, sihir dan sebagainya, apply Formula 53. Sebab bila kita jaga amalan kita, memang sangat-sangat powerful. Memang sangat-sangat, orang kata luar biasa impak dia, insya-Allah. Hai, Cikgu join live. Cikgu Ida ya. Hai, thank you Cikgu Ida. Waalaikumsalam. Okey, so itu adalah Formula 53. Macam Formula 53 kan, kita ada banyak testimoni. Ada yang ikhtiar untuk hamil, ada yang ikhtiar nak dapat zuriat, ikhtiar yang sakit kanser dan sebagainya. Alhamdulillah, kun fayakun, dengan izin Allah berjaya sembuh dan berjaya survive sampai hari ni kerana bergantung harap hanyalah kepada Allah. Formula 53 sangat powerful dan bila kita amalkan dan lakukan setiap hari, memang sangat luar biasa impak dia. Kita kena buatlah. Yakin 100% Allah bantu kita dalam situasi apa pun, insya-Allah. Nampaklah birthday girl. Ada cikgu Ada cikgu Nora ke? Hai cikgu. Happy birthday. Okey. Kita duduk bercakap kan sampai tak fokus pada komen. Okey. So bila anda apply Formula 53 ni memang sangat-sangat powerful. Okey, yang seterusnya, bila orang kata sedekah dengan wakaf ni menyebabkan penyakit boleh sembuh asbab hanya kerana amalan sedekah dan wakaf. Kami kan dalam FTR ada buat program wakaf. Dah 2 tahun dah. Kalau siapa yang perasan kan, Solia setiap pagi konsisten. Dah 2 tahun post ajak orang berwakaf kan. Sebab apa? Memang ada hadis yang telah, hadis sahih, sebagaimana wakaf, sedekah jariah kan. Sedekah jariah, wakaf, infak, semua adalah jalan untuk kita ikhtiar penyembuhan. Kalau siapa ada anak-anak tak sihat, anak-anak sakit, dalam keluarga kita ada yang tak berapa sihat kan, ikhtiar dengan amalan sedekah dan wakaf memang sangat-sangat powerful. Sebab apa? Bila kita membantu orang lain dalam keadaan kita susah, lagi Allah ekstra gandakan mempermudahkan urusan kita. Percayalah. Kuasa sedekah dengan wakaf ni, lagi-lagi kalau kita buat sedekah wakaf gigil kan, amount yang paling besar yang tak pernah kita buat sepanjang hayat kita, and then kita niat, ya Allah, semoga sedekah dan wakafku ini mampu memberi kesembuhan dan juga ikhtiar untuk aku yang tak sihat ataupun ahli keluargaku yang tak sihat. Dengan izinmu ya Allah, kau berikanlah kesembuhan. Subhanallah, memang ajaib sangat. Memang ajaib sangat bila kuasa sedekah dengan wakaf ni kita lakukan konsisten, ataupun kita ada hajat yang nak sangat-sangat kan, nak kesembuhan. Bila kita buat, insya-Allah sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena konsisten lah. Kena konsisten, nawaitu kita, ya Allah berikan kesembuhan. Ya Allah berikan aku tubuh badan yang sihat, iman yang mantap. Bila kita niat yang baik, itulah namanya penawar yang paling mujarab. Dengan sedekah, dengan wakaf, saya percaya anda semua pun ada testimoni feedback macam tu kan. Di mana dengan kuasa powerful sedekah dan zakat, ataupun sedekah ke, zakat ke, wakaf ke, infak ke, belanja makan dekat surau masjid ke, ataupun segala apa benda yang kita salurkan untuk fi sabilillah, yang kita infakkan dan kita berikan seikhlas hati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semua tu ada barakah dia. Semua tu adalah jalan untuk kita
lebih dekat dengan Allah, sebab bila Allah redha, bila Allah kasih dan sayang kepada kita, lagilah bertambah berkat kehidupan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, seterusnya last sekali, bila kita dalam keadaan orang kata kesihatan tu, antara doktor kata ada peluang untuk hidup 70% je lagi. Kanser pun di tahap yang keempat. Tinggal tunggu masa nak dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itulah orang kata, doktor kata si Fulan bin si Fulan ni nak ditidurkan ni. So dalam situasi tu apa yang kita lakukan dalam situasi getir macam tu? Kita ambillah contoh daripada kisah arwah Siti Sarah, arwah Suhaimi Sa'ad kan, di mana saat-saat akhir mereka seolah-olah dah tahu tau. Mereka seolah-olah dah tahu dah Allah nak jemput, dan memang mereka dah ready dengan kematian. Yelah, bila saat doktor kata nak tidurkan, nak intubasi kita kan, apa yang kita lakukan saat tu? Mestilah kita nak settlekan hutang-hutang, nak sedekah sebesar mana amount yang kita nak. Ketahuilah, bila orang dah meninggal, kebaikan-kebaikan si mati itulah yang disebut-sebut sampai hari ni, dan menjadi iktibar dan juga ibrah kepada kita supaya kita mencontohi kebaikan mereka. Sebab semua amalan-amalan kita dekat dunia ni, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak contohi mereka yang baik-baik. Sedekah, korban. Sebab tu ada yang bermimpi kan, ada hamba Allah yang bermimpi sebagaimana dilihat arwah Siti Sarah naik kibas yang sangat besar. Sebabnya dikatakan arwah telah berkorban seekor kambing yang sangat besar, seekor kambing dan seekor lembu yang sangat besar, dan itulah yang menjadi pahala saham akhirat kita. Sebab tu kalau kita dalam keadaan yang kita memerlukan sangat, walaupun kita tak ada apa, sedekahlah dengan apa yang kita ada. Buat sedekah gigil, buat nazar lillahi ta'ala, insya-Allah Allah akan beri kesembuhan, insya-Allah. Hisaplah diri sebelum kita dihisap, betul? Sebab kadang-kadang kan kita tak tahu. Yang penting hari ni selalu niatkan diri kita, ya Allah, aku wakafkan diriku untuk agama. Ya Allah, aku dah ready dah. Dah ready dah saat ni, andai engkau cabut nyawaku, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Matikanlah aku dalam iman, dan matikanlah aku dalam Islam yang aku dah ready dah untuk dihisap, untuk dihitung amalku nanti di akhirat kelak. Sebab tu buatlah sebanyak mana apa pun kebaikan, buatlah lillahi ta'ala. InsyaAllah kita nak redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu manusia masuk ke syurga kerana rahmat Allah. Sebab tu rebutlah sebanyak mana rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rebut rahmat kasih sayang Allah untuk Allah tarik kita masuk ke syurga dengan sangat mudah, insya-Allah. Okey. Soleh doakan kepada anda semua yang tak sihat, diuji dengan gangguan, sihir dan sebagainya, ketahuilah itu adalah kifarah untuk dosa-dosa kita yang lalu. Allah nak bersihkan dosa-dosa kita, dan kita kena redha. Kita kena redha dan sabar, insya-Allah. Sabar dan redha itu kuncinya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Okey. Maaf salah silap kalau Soleh ada tersalah info ke, tersasul ke, Soleh minta maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang buruk itu datangnya daripada diri Soleha. Insya-Allah sama-sama kita bermanfaat untuk ummah. Okey, sebelum Soleh mengakhiri, sebelum terlupa, kita ada offer birthday founder special hari ni sahaja sampai 11.59 malam ni. Siapa yang nak free dinner, siapa yang nak dinner bersama dengan founder Cikgu Nora Yusof, Cikgu Nora Yusof akan pergi ke tempat anda. Sekarang ni kita ada dalam 4 kekosongan. 1 dah orang book. So siapa ada 4 lagi yang teringin nak bersembang dengan cikgu, nak minta ilmu sharing dengan cikgu, ataupun nak cakap heart to heart dengan cikgu, anda bolehlah ambil peluang ni. Anda boleh ambil peluang ni sempena birthday founder hari ni 9 hari bulan 1 sampai 11.59 malam ni je. Kalau anda teringin, detik-detik dinner dengan cikgu tu nanti akan menjadi rakaman yang terindah dalam hidup anda, insya-Allah. Okey, sama-sama. Siapa yang nak boleh PM Soleha, insya-Allah. Anda boleh korek rahsia cikgu, boleh kongsi feedback dengan cikgu, boleh
cakap dari hati ke hati dengan cikgu, insya-Allah. Okey, jom sama-sama kita upgrade ilmu, kerana pelaburan untuk ilmu takkan rugi untuk anda dunia ataupun akhirat, malah berbaloi untuk anda. Always turn back to Allah dan sentiasa dalam kasih sayang barokahnya, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.